Teruskan, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Hani dan Era. Ya, hari ini nak bercakap tentang ibu penyayang ya. Sebab apa? Cuba kita fikirkan. Kita semua ni bangun pagi-pagi rasa macam mana? Dan sebenarnya kuasa paling besar atau emosi paling bagus kita ada ialah sifat penyayang. Sebab perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan cuma 1% kasih sayang Allah, dan kasih sayang itulah yang memberikan ibu sayang pada anak. Walaupun haiwan, ibu haiwan pun sayang pada anak dia. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab kita akan mengadakan Celik Family Siri Jelajah, di mana selepas beberapa kali saya mengadakan seminar dan sebagainya, kadang-kadang kita buat satu-satu ya, celik mam, celik kid, celik tim budak-budak, tapi banyak ibu-ibu yang berkata, Prof, kami aja yang dengar, kaum bapa tak dengar. So kalau ibu saja nak berubah, bapa tak boleh berubah, maka kita mesti celik hati seluruh keluarga itu. Sebab semua orang nak bahagia kan. Tetapi seorang tu tidak akan bahagia kalau keluarganya tak bahagia, dan keluarga tu tak bahagia kalau mak ayah tak bahagia. Jadi Hani dan Era ya, perhatikan, Hani dah jadi ibu ya, Era insya-Allah ya. Jadi Hani, saya perhatikan walaupun Hani seorang ibu tetapi masih boleh bekerja. Saya tertarik apa Hani kata tadi, walaupun sakit tekak kita masih profesional ya. Maknanya orang yang berjaya sebenarnya orang yang penuh dengan passion dalam kehidupan dia. Jadi nak cakap tentang ibu penyayang ni, cuba kita tengok balik. Renung balik masa kita baru dilahirkan. Berapa orang daripada kita sayangnya anak umur 1 hari ambil gambar, 3 hari ambil gambar, setiap kali ambil gambar. Tetapi bila anak kita dah sekolah, kita mula garang pada anak yang kita belai dan sayang dan dakap itu. Kenapa ini berlaku? Ini yang kita nak betul-betul kenal diri kita. Berapa orang daripada kita tahu bahawa kemungkinan untuk kita dilahirkan 1 dalam 300 juta. Sebab benih daripada ayah berapa ratus juta tu, Allah pilih 1 saja untuk masuk pada telur yang 1 itu yang menjadikan seorang manusia. Dan lepas kita dilahirkan, kita mesti tahu sebelum kita dilahirkan tu kita di alam roh, di mana kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat kepada Allah. Dan masa kita dalam alam rahim tu, saya nak sebut daripada awal ya, masa kita di alam rahim tu ada tak orang yang degil? Maknanya masa kita duduk dalam 9 bulan tu kita taat saja pada Allah. Hidung macam mana, mata macam mana, dan kita tidak pernah soal pada Allah. Bila saya punya jantung ni nak bergerak, bila pula saya punya tangan nak jadi jari, kita tak soal. Menunjukkan semasa kita dalam rahim, kita taat pada Allah, dan bila kita dilahir pun kita baik lagi. Daripada 0 hingga 7 tahun tu baik aja sebab kita belum ada akal. Dan kita perhatikan, kita cuba tengok gambar anak-anak kita masa mereka lahir, tengok gambar masa dia tadika dan gambar mereka darjah 1 sampai tingkatan 5 sampai dah kahwin, tentu berlainan. Sebab orang dah mula merasa tekanan hidup. Sebab itu saya kata kita nak tekan sifat ibu penyayang ni, ibu yang menyayangi anak tanpa syarat. Baru-baru ini saya jumpa seorang ibu. Saya buat operasi mata dia dan saya perhatikan beliau mempunyai gejala-gejala ataupun tanda-tanda orang yang panik. Selalunya pengalaman saya, orang yang tertekan, panik selalunya orang yang tidak tenang, banyak risau. Soalan pertama saya, sayang pada anak tak? Sayang, Prof. Peluk anak tak? Peluk, Prof. Puji anak tak? Pujilah kalau dia baik. Ini saya nak membuat teguran pada diri saya dan kita semua. Kebanyakan kita ibu sayang anak dengan syarat. Saya hanya puji anak saya kalau dia buat baik. Kalau dia buat jahat, kita marah. Saya nak kalau boleh Hani, Era, sebelum kita bertindak pada anak-anak, tentukan kita buat sesuatu tu tanpa syarat. Sebab kalaulah kita ada 5 sifat ini, insya-Allah kita akan menjadi ibu sangat penyayang. Apa dia? Yang pertama, kasih sayang tanpa syarat. Jangan kita sayang anak kalau dia dapat A, kalau dia baik. Sebab kalau anak tu tak baik, salah siapa ya? Kalau anak tu nakal, salah siapa ya? Sebab kita yang melahirkan anak-anak di dunia ini, Allah izinkan kita dapat zuriat. Berapa orang yang belum ada jodoh, sibuknya doa, ya Allah dapatlah jodoh pertemuan. Dah dapat jodoh, doalah dapat zuriat. Bila dapat zuriat, masa kecil sukalah. Masa mengandung tu ambil gambar, masa lahir ambil gambar. Tapi bila 2-3 tahun dah nakal, dah nak marah dengan anak pula. Dan banyak ibu-ibu cakap dengan saya, mereka, Prof, saya stres, anak saya nakal. Saya fikir macam ni, kalau anak kita nakal dan kalau anak kita degil, apa pesanan saya pada diri saya dan kita semua ialah
Kalau anak kita degil, mungkin kita degil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab siapa yang buka hati anak kita degil atau taat pada kita? Ya, jadi 5 syarat yang sebut tadi, kasih sayang tanpa syarat. Yang kedua, adakan sifat suka memaafkan. Sebab ibu-ibu sekalian, siapa yang mengandung dengan penuh dendam di hatinya, tidak memaafkan orang, ada benci, ada menyampah, ada dendam, suka mengumpat semua tu, semua hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita masa mengandung masuk pada bayi akan membentuk peribadi anak kita. Maka menjadi orang memaafkan walaupun buat salah pada kita. Kalau anak kita buat silap, maafkan anak kita. Dan yang ketiga, mesti kita semua murah hati. Murah hati bukan duit saja. Murah hati dengan senyuman, kasih sayang, nasihat, perhatian. Semua ni sangat penting. Dan yang keempat, paling penting, jangan ada di antara kita ibu-ibu sekalian tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebagai orang Islam tidak menjaga rukun Islam kita, kita walaupun dah mengucap tetapi ada lain Tuhan di hati kita selain daripada Allah, dan juga solat kita tak jaga, puasa pun tidak, zakat pun tidak, haji pun tidak. Kalau mampu, maka tentunya kita tidak dalam zon Allah yang tidak dapat redha Allah. Maka anak-anak, suasana aura kita, aura spiritual sangat negatif, maka aura emosi negatif, aura fizikal lagilah negatif, muka berkerut semua. Ya. Dan yang keempat ialah hubungan dengan Allah. Yang kelima ialah bila kita ada 4 sifat ini, iaitu kasih sayang tanpa syarat, suka memaafkan, murah hati, dekat dengan Allah, insya-Allah ketenangan abadi akan datang. Masa itu kita tengok anak pun sayang saja, dan kita akan melihat anak ini sebagai ladang pahala kita, sebagai bakal pencen kubur kita yang akan mendoakan kita pada Allah bila kita dah meninggalkan dunia ini nanti. Dan saya nak sebut lagi, ibu penyayang ni bukan dengan kata-kata saja. Para ibu sekalian, tentukan masa kita kecil tu kita dakap anak kita kan. Masa kita menyusu, kita pandang mata dia, jangan masa menyusu duk SMS, masa menyusu duk Facebook. Dan saya perhatikan, baru tadi saya bercakap dengan beberapa orang di luar studio ini, sekarang ni kita ada budaya terlampau teknologi menguasai kita. Sepatutnya kita menguasai teknologi. Ya, tidak ada ruang langsung seperti orang ni era, tidak ada, macam saya pun sama, terus nak ke Facebook. Tetapi saya fikir macam ni, apa kita buat sebenarnya mempengaruhi masa depan kita. Setiap kali kita Facebook tu, kita tanya niat kita, nak cari berita, nak cari ilmu, nak beri perhatian, nak mencari perhatian, nak cari pahala, nak cari dosa, nak cari Allah redha atau Allah murka, ataupun kita nak buat maksiat ataupun buat ketaatan. Dan ingat ibu-ibu sekalian, ibu penyayang ini satu dengan kata-kata, satu dengan dakapan, satu dengan penghargaan, satu dengan pujian. Sebab kajian menunjukkan kanak-kanak yang dilahirkan dengan penuh kasih sayang belajar menyayangi. Ibu-ibu sekalian, kalau kita suka kutuk atau kritik anak kita, imej diri dia akan turun. Dan manusia ini akan bertindak berdasarkan imej diri dia. Apa imej diri dia? Ialah apa dia fikir tentang diri dia dan apa dia fikir orang fikir tentang diri dia. So kalau kita sentiasa mengutuk anak kita, awak ni tak pandai, awak ni kacau adik, subhanallah, setiap kata-kata negatif masuk dalam racun, sebagai racun dalam minda bawah sedar kita. Saya rasa sangat penting bagi kita semua jangan hanya fokus kepada minda akal saja. Kita ada anak yang ada akal, yang ada hati, yang ada emosi. Belailah anak-anak itu dengan kasih sayang. Ya, setakat ini Hani, bila Hani ada anak kan? Umur Hani, anak Hani berapa ni? Belum nak masuk setahun. Lagi seminggu nak masuk setahun. Masya Allah, dah nak berjalan ya Hani. Selalunya kita kalau anak umur nak setahun ni kita sibuk. Bila anak nak pandai berjalan? Ya, betul Hani? Tak apa, saya okey. Okey. Saya tak nak dia berjalan. Oh, suka dakap anak. Bagus. Sebenarnya saya nak tekankan di sini, kebanyakan kita daripada ibu dan saya pun dulu masa muda-muda dululah, selalunya sibuk sangat bila anak nak sebut 1, 2, 3, pandai kira, pandai berjalan. Itu bagus, tetapi apa kata kita tingkatkan, dia panggil tauhidik mindset ataupun pemikiran ketuhanan, di mana anak-anak itu tahu bahawa ada Tuhan yang mencipta dia. Ada Tuhan mencipta alam. Bila orang ada sifat ketuhanan, Masya Allah, mereka menjadi seorang sangat accountable. Mereka ada inner GPS sendiri. Mereka tak payah
cakap apa dia buat. Sebab orang yang bijak, ibu penyayang ialah ibu yang memberi contoh yang baik. Ibu penyayang ialah ibu yang menentukan apa yang mereka tinggalkan kepada anak kita. Selalunya kita sibukkan nak tinggalkan harta. Tak sepenting apa kita tinggalkan dalam jiwa anak kita. Sebab ingat dia para penonton sekalian dan diri saya yang bercakap ni. Bila kita biarkan anak kita ke tempat yang lain daripada mata fizikal kita nampak, ya, kita selalu nak jaga anak, nak pegang, tak boleh. Sebab mereka akan membesar, akan pergi mana-mana saja. Bayangkan, mereka nak hidup dengan kompas kehidupan yang mana. Kalau kita, masa anak kita kecil tu, kita didik anak hanya untuk mendapat keperluan hidup. Contohnya, belajar, kerja, dapat beli rumah, itu benda sangat cetek. Kita mengajar anak kita supaya belajar untuk mencari tujuan hidup, iaitu menjadi hamba Allah yang taat, menjadi khalifah yang memberi kebaikan di dunia ini yang sementara ini, dan menentukan apa anak kita buat mengikut hukum Allah. So kalau kita nak suruh anak kita buat 3 perkara ni, apa ibu-ibu mesti buat? Ibu-ibu mesti celik hati, ayah mesti celik hati, nenek mesti celik hati, pembantu rumah pun celik hati. Dan nak sebut sampai pembantu rumah ni, Hani, banyak orang kata, Prof, saya selalu dapat pembantu rumah yang tak baik. Apa jawapan saya, Hani? Cara dia layanan? Bukan, boleh juga ni, tapi manusia akan dapat orang yang sama dengan dia. So kalau kita orang yang baik dan beriman, insya-Allah Allah akan izinkan orang yang baik saja lalu depan kita. Kalau kita dapat orang tak baik, kalau kita kata suami saya tak baik, Prof, saya akan kata minta maaf, agak-agak kalau awak ni orang baik, Allah izinkan suami tak baik. Terus masing-masing tidak boleh menyalahkan. Dengan sendiri kita mengambil tanggungjawab atas semua yang berlaku pada kita, maka kita menjadi seorang yang sibuk memperbaiki diri, kita akan selalu refleksi diri. Sebab tu dalam seminar ini kita akan refleksi diri, lihat diri, kenang diri, lakukan perubahan pada diri, dan kita akan cuba setiap hari, setiap yang berlaku mendapat inspirasi atas setiap apa yang kita tonton, kita baca, kita tengok, kita alami, dan kita lakukan transformasi diri. Ya, itu saja saya harap sama-sama. Kalau nak tahu lagi, kita pergi ke fanpage saya untuk bersama-sama sehari bersama saya dalam Celik Family pada 29 Disember di PWTC.